kadang orang fikir NGO collect dana je kan. Okay, betul. Sebenarnya saya rasa kan salah satu untuk kita raise awareness, especially untuk NGO, actually through maklumat, which is tulisan lah. Sebab sebenarnya orang takkan nak sumbang kalau dia tak ada ilmu. Contoh macam, kenapa aku kena sumbang? Gaza ada apa sekarang? Diorang tak, contoh orang yang tak tahu. So, baik berita, baik artikel sebenarnya membantu juga untuk orang sumbang kan. So, itulah perlunya wujud juga Jabatan Advokasi dan Penerbitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekali lagi Nur Sabrina di dalam podcast CJM Plus ataupun segmen CJM Off Duty. So hari ni saya menampilkan seseorang juga. Kalau minggu lepas kita dah bawakan Cik Puan Hafizah dan beliau mention nama Akmal sebagai researcher. Betul ke Akmal ni researcher? Jadi saya mempersilakan Cik Puan Akmal untuk memperkenalkan diri kepada semua pengikut Cinta Gaza Malaysia melalui segmen CJM Off Duty. Dipersilakan. Terima kasih Kak Sabrina. Saya jarang panggil dia Cik Puan sebab sebab kita satu jabatan, jadinya kita selalu panggil dia. Saya selalu panggil dia Kak lah. Okay. Tapi sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Akmal Sofia. Biasa orang panggil Akmal lah. Saya bukan researcher ya, Hafizah. Saya adalah editor di Cinta Gaza Malaysia, bawah Jabatan Advokasi dan Penerbitan. Okay. So, dah berapa lama dah masuk CJM? Saya masuk dari bulan 5. 2025. 2025. Yes. So, dah berapa bulan? 19 Mei. 8 bulan. 8 bulan. Itulah 8 bulan. 8 bulan. Okay, faham. Akmal dah cerita sedikit dia jawatan apa, editor dekat Cinta Gaza Malaysia, bermakna dialah orang bertanggungjawab dalam dalam memastikan buku-buku, artikel-artikel disunting dan seterusnya dipost. Kalau ada kesalahan lagi boleh cari dia. Okey Akmal, mungkin boleh Akmal rincikan lagi kot latar belakang Akmal. Tadi dah sebut nama, mungkin boleh sebut umur, pengalaman dan juga latar belakang pengajian. Oh, okey. Okey. Saya umur 23 tahun 1 bulan. 23 tahun 1 bulan. Saya lahir Disember. Jadinya betul lah kan? Saya rasa kita sebenarnya fun fact. Kami berdua lahir bulan Disember juga. So kami sebenarnya tak kira lagi umur 2026 tu. Dia macam baru lagi 2025 punya umur. Betul. Jadinya saya study dekat Universiti Malaya. Wow, budak pandai. Ambil course Bahasa Arab dan Linguistik. Wow. Di Fakulti Bahasa dan Linguistik. Macam promote. Saya baru je habis grad sebenarnya, konvo. Bulan 11 hari tu, 30 hari bulan 11, 2025. So, saya 3 tahun setengah kat situ, 2021 sampai 2025. Lepas tu saya intern. Saya sebenarnya sangat suka bahasa. Actually, time nak minta UM tu, saya daripada SPM, saya ambil 11 subjek, sains agama. Lepas tu saya ambil matrik, sains. Sebab sebenarnya saya tak nak pun matrik sains. Sebab zaman saya, 2002 babies can relate. Zaman saya tiba-tiba IPG dan matrik dia satu bumbung satu UPU yang sama. So macam kalau dapat macam apa yang kita dapat tu itulah, dia tak boleh pilih. Kalau macam batch before kita orang UPU 1, matrik 1, IPG 1, so boleh pilih nak yang mana. Kita orang tak tahu kenapa. So kita orang pun macam lepas tu bila dapat result UPU tu saya dapat matrik pilah. Sains, saya macam tak nak. Saya boleh lagi sains tapi saya tak nak math. Saya sangat benci math, ya Allah. Tapi matematik macam okey kot daripada AdMat. Betul lah, better. Tapi masalahnya matematik matrik tu macam AdMat. So saya pun macam bermula saya tak nak, sebab tu tak nak. Saya sampai minta second intake UIA. Law ataupun bahasa. Saya ingat saya minta 2 tu. Sebab saya betul-betul tak nak. Pun tak dapat second intake tu. Memang Masya Allah takdirkan saya untuk masuk ke matrik. Saya pun macam harungilah setahun. Tak sampai setahun pun, 10 bulan actually. Dekat matrik. Saya pun belajarlah sains, math.
Saya memang time tu aim sangat nak masuk UM. Okay. Sebab saya kalau orang tanya saya kan, kenapa UM? Sebenarnya saya tak kisah course apa. Kisahlah juga course, tapi saya lagi kisah universiti. Oh, sebab? Sebab maybe parents saya kot. Parents saya dua-dua di universiti yang macam terkemuka. Sebab diorang dua-dua adalah lepasan diorang kat Korea. Okay. So maybe kita adik-beradik look up to them so much. Macam model lah, role model kan. So saya pun macam memang aim nak masuk universiti yang terkemuka lah macam tu. Lepas tu dapatlah UM. Okay, sebelum tu pun nak minta UPU degree tu, saya memang minat bahasa. Saya memang tentu, okay nak ambil bahasa, tak nak sains. Akak tahu sebenarnya saya punya pilihan pertama, bahasa Perancis. Sebab saya ambil Perancis kat sekolah menengah. Okay. Dua baru Arab. So saya memang macam nak sangat Perancis lah daripada Arab. Tapi dapat Arab. Tapi macam okey lah juga sebab saya memang daripada SPM pun memang ambil Arab semua kan. So fun fact lagi lah. Boleh kata fun fact juga kot. Dalam kelas degree saya, saya seorang je yang bukan lepasan STAM ataupun STPM yang bahasa. Saya seorang matrikulasi. Then first year, first sem tu saya ingat lagi. Ustaz bila perkenalkan diri kan, of course ustaz-ustazah lecturer tanya lepasan mana. Saya dengan bangganya matrikulasi. Lepas tu dia macam, adalah adat lah diorang tanya kan. Boleh ke nak sambung ni? Like mampu ke? Saya mula macam, okey je, saya okey je. And saya buktikan, saya boleh. Saya dah grad first class degree Alhamdulillah di Universiti Malaya. Bahasa Arab Linguistik. So mungkin boleh cakap bahasa Arab sikit. Ya Allah. Ahlan, ismi Akmal Sofia. Ana min Seremban. Ini sangat basic saya rasa. It's okay. Ana min Seremban. Ana umri 24. Amal fi Ahibah Gaza Malaysia. Wish. Mantap. Tu je lah kot. Yang basic lah kot. Saya rasa semua orang boleh cakap juga kalau orang yang lepasan ambil bahasa Arab. Walaupun basic, tapi something yang akan amiss dengan orang yang multi language ni, nada ataupun intonasi nada suara diorang tu berbeza daripada bahasa Melayu ke bahasa lain. Oh, nada. Dia auto tukar kot. Dia, I don't know, dia macam lebih soft, dia lebih lunak berbanding dalam bahasa Melayu. So setiap kali tim penterjemah dan Akmal sendiri kan sebagai orang yang pandai bercakap bahasa Arab ni, bila dia orang switch daripada bahasa Melayu ke bahasa Arab, there is something yang akak rasa macam amazed dan terpukau bila dengar bahasa Arab tu dilantunkan oleh orang yang akak selalu dengar bercakap dalam bahasa Melayu. Faham. Dia auto tukar. Saya rasa saya can relate. So kalau Akmal kata dah pengalaman ada juga pengalaman dalam bahasa Perancis. Mungkin boleh cakap sikit bahasa Perancis. Bagi saya dah lupa sangat banyak. Bonjour, je m'appelle Akmal. Saya tak ingat lah 24 tahun dalam bahasa Perancis. Ada trois quatre. Tak ingat lah. Tapi j'aime manger le ayam pun saya dah lupa. Tapi j'aime adalah I love. Manger adalah makan. So, saya suka makan something. I see. So dia macam saya kena gilap lagi bahasa lah bila saya buat podcast ni. Macam bila saya duduk dalam podcast ni baru saya ingat macam aku kena mantapkan lagi bahasa sebenarnya. Nampak tak pentingnya podcast CGM ni? That's why kita ada dekat sini. Podcast for life. Okay, seterusnya Akmal dah sentuh sedikit perjalanan Akmal dalam bidang pengajian yang akak nampak sangat menarik sebab daripada tak suka matematik, terpaksa harungi matematik tapi end up dapat first class which is wow, inilah orang kata quality staff Cerita Gaza Malaysia yang kita nak sebenarnya. Okay. Amin. Adakah ini kali pertama Akmal bekerja dekat adakah ini kali pertama Akmal bekerja ataupun sebelum ni dah pernah ada bekerja dekat tempat lain? Jawapannya adalah ini kali pertama saya kerja. Cik. Sebelum ni memang tak ada pengalaman ke? Tak ada langsung. Time orang kata tunggu zaman saya lepas SPM tu COVID. Lagilah tak boleh kerja. Sementara nak cuti sem setiap
cuti setiap sem degree tu pun saya tak kerja. Sebab tak tahu lah. Banyak kali je cubaan nak kerja. Dah cari-cari. Lepas tu macam tak apalah, tak ada macam tu. Oh, Ni kerja. First lah. Like before ni intern. Intern pun dalam bidang akademik. So dia rasa macam bukan kerja sangat. Faham. So, akak percaya orang yang ada pengalaman bekerja lepas tu tiba-tiba masuk CGM ni, dia ada cerita yang pelbagai. Tapi berbeza dengan fresh grad, tiba-tiba masuk CGM, dia adalah cerita yang berbeza pula kan. So, mungkin Akmal boleh ceritakan kenapa Akmal boleh berada dekat sini. What makes you here? Kenapa Akmal decide untuk pilih CGM? Kenapa bukan NGO yang lain? Mungkin boleh cerita sedikit sejarahnya? Oh, okay. Sebenarnya saya pun tak tahu macam mana saya. Tapi alhamdulillah ini semua Allah yang punya rezeki. Sebenarnya time tu saya habis intern bulan 1. Okay, lepas tu saya start apply bulan 2 ke bulan 3. Which sebenarnya lambat. Sebab kawan-kawan saya yang lain semua dah apply. Lagi di awal daripada saya. Alhamdulillah lah. Saya main apply. Saya biasa apply before tidur. Before tidur. Submit resume. Saya nampak CGM offer editor. Sebab kan akak tahu kan, saya mau kerja. Mau kerja. Mau kerja. Saya apply kat mau kerja. Kan akak tahu ke kalau yang mau kerja tu, bila kita dah selalu search pasal benda tu, dia akan auto keluar job yang relate dengan kita punya search kan. So keluarlah satu tu CGM, cari editor. Saya memang dalam kepala saya tahu itu editor bahasa lah, bukan video editor ke benda kan. Saya macam saya je apply. Saya memang tak sebab saya banyak lagi apply before tu. So saya tak kisahlah dapat ke tak, like apply je kan. So mak ayah saya pun banyak kali pesan apply je. Saya pun apply. Lepas tu saya dapat 2 minggu lepas terus dapat WhatsApp daripada CGM lah. Kak Ros lah kan, HR time tu. So dapat lepas tu dia suruh interview fizikal. Dan tu saya pun prepare lah gila-gila. Malam before tu saya prepare. Saya pun terfikir untuk prepare dalam bahasa Arab lah. Sebab saya tahu, saya letak benda bahasa Arab dalam resume saya. So saya assume dia akan tanya. Saya prepare introduction dalam bahasa Arab. Tapi last, okay, yang fun fact tu jugalah. Fun fact ke? Saya prepare gila-gila interview saya tu dalam BI sebenarnya. Saya tak expect bila datang interview. Saya ingat lagi tentu mantan HOD Bekasi lah. Dan ada Tuan Syafiq dan Kak Ros kan, HR. Lepas tu, time tu saya macam okay, saya masuk. Lepas tu, first soalan diorang tanya tu dalam BM. Saya terkejut sebab saya tak prepare dalam BM. Saya memang prepare Arab PI. Sebab kebanyakan company kan BI. Saya pun prepare. Lepas tu, bila dia tanya BM kan, saya tanya balik. Saya tanya lah, diorang panel 3 orang, saya tanya boleh ke saya nak cakap dalam BI? Sebab saya dah prepare banyak dalam BI. Mantan HOD tu berkata, tak payahlah BM je. Saya terus macam wow. Saya tentu macam dah takut dah. Macam saya tak prepare apa-apa tau BM. So saya pun cakap je. Cakap je apa saya nak cakap. Like apa yang terlintas ke, at least isi dia tu masih sama kan point. So saya pun cakap lah dalam BM. Dan akhirnya diterima lah bekerja di sini. Memang sangat random lah. Berapa kali interview? 2. Satu fizikal, yang kedua tu online dengan COO. Okay, faham. Tapi online tu pun ada jugalah benda kelakar. Saya duduk dekat bilik saya macam belakang rumah sikit lah. Bukan belakang rumah, dia macam belakang-belakang tu. Tak dapat sangat wifi lah. Tak kuat lah. Biasalah orang rumah yang dah hujung-hujung kan, bilik hujung-hujung. Lepas tu tersekat-sekat. Time tu pula hujan. Saya rasa macam tu memang tak dapat dah lah ni. Sebab lah macam agak bad impression. Sekali dapat. Saya macam okay, alhamdulillah. Cakap terima kasih COO. Terima kasih COO dan HR. Okay, akak tertarik sebab aku mau belajar linguistik bahasa Arab. Tapi apply untuk editor. Kenapa? Sebenarnya kita orang bahasa Arab dan linguistik tau actually. Sebab ada perkataan linguistik dalam kita punya course tu boleh membuatkan kita orang dapat apply bahasa Melayu juga. Sebab linguistik kan macam kita belajar kenapa perkataan, macam mana contoh ayat, kenapa kita guna wah instead of amboi. Dia macam kenapa kita guna perkataan ni, kenapa bukan perkataan tu. Macam tu lah. Banyaknya dalam bahasa Arab lah kita orang guna. Tapi ada juga course faculty
Sebab dalam fakulti saya ni ada 10 bahasa. Okay. So kalau kos fakulti tu semua kos kena ambil kos tu. So kita belajar lah kenapa perkataan, mostly BM lah, kenapa perkataan wah guna bukan amboi macam tu lah. So basically adalah juga ilmu dalam bahasa Melayu. Bukanlah ilmu dalam bahasa Melayu, macam linguistik bahasa tu adalah juga ilmunya. Cuma maybe tak banyak macam bahasa Arab kot. So sedikit sebanyak dia related dengan editor, penyuntingan. Sebab time intern pun saya banyak lagi edit daripada research. Sebab saya intern as research assistant. Tapi saya lagi banyak edit lah mostly. Translate dan edit lah time saya punya intern. Tak banyak, tak ada pun buat research lah. Faham? Sebab tentu compact lah. Tu saya 3 bulan je intern. So tak berapa cukup untuk buat research. Betul. Susah sebenarnya cari intern yang ada tempoh intern yang panjang. Kan? And Atok sendiri pun 3 bulan juga. And 3 bulan tak rasa mana sangat Dia pun. best. Tak sempat nak belajar apa pun. Saya 3 ke 4 bulan lah. 10, 11, 12, 1, 4 bulan. Oh, 4 bulan. Menarik, okey. 4 bulan. Okey. Dah diterima masuk dalam CGM selepas interview melalui 2 fasa interview. So, apa impression Akmal bila masuk CGM? Like, the moment masuk di CGM, wow, this is not something yang I expect. Faham? Okay. First impression lah. Okay, dia like satu fun fact. Banyak betul fun fact saya. Okay. Time saya interview, time yang saya ke interview tu, saya kat level 3 tau. Okay. Saya masuk je dekat tepi rak kita tu, ada plug daripada sekolah rendah saya. Maksudnya macam CGM pernah datang kat sekolah rendah saya lah bagi ceramah, so dapat plug. Tentu saya macam, sekolah saya pernah masuk macam tu kan. Lepas tu saya macam, okay, first impression saya macam dah okay. So dikenali, maksudnya sekolah rendah saya pun dah jemput, maksudnya dikenali lah satu. Kedua, bila masuk je tu kan, saya macam, saya suka, first impression saya adalah layout CGM sangatlah unik. Masuk je kan, saya tengok macam ada satu je bilik, maksudnya kita meeting kan kat bilik meeting. Macam kecil, tapi saya macam kecilnya, macam kecil, like ruangnya tak banyak. Rupanya tersorok kat belah sana kan, meja-meja management punya team. Saya macam, wow, unik, memang sangat unik. Macam toilet dia pun saya tengok macam ternyorok. Saya macam okay. Lepas tu saya fikir satu Floor. level je, satu floor je. Saya macam kecil je ni. First impression saya agak bad lah, bukanlah bad, macam kecil je rupanya team CGM. Bila saya dah diterima masuk, rupanya tiga floor. 3 floor, 3 tingkat tu kita punya satu barisan. Saya macam, first impression saya macam, besar je CGM. Like semuanya besar. And kalau korang nak tahu, CGM sebenarnya banyak pintu-pintu rahsia. Pintu sembunyi. Korang tak akan expect kalau korang datang library CGM, toilet ni belakang kabinet. Saya macam speechless. Korang tak tahu yang kita duduk, contohlah kita duduk tu sebenarnya kita duduk atas storage. Saya macam wow. Itulah first impression lah. Macam layout dia menarik. Siapalah ID dia? Mencari ID kan. Okay, faham? So macam mana pula first impression terhadap orang-orang kat dalam team? First impression saya okay. First impression saya tentu kan macam, ada fun fact lagi ke? Tak ada fun fact kot. First impression saya tentu macam okay, saya macam mana, saya tak adalah expect CGM punya latar belakang macam agama kan. Tapi bila saya masuk, semua sangatlah macam soleh, pakaiannya like soleha, memang semua saya macam wow. Lepas tu yang paling saya terkejut, siap ada uniform. Semua orang dapat uniform hari Rabu dan Khamis kan. Macam sekarang kita memakai baju batik seperti hari Khamis. So macam maksudnya ada uniform tu sendiri. Tu satulah first impression saya yang dekat team yang saya rasa macam sangat organised. Lepas tu bila saya masuk Jabatan Advokasi pula tu, dia macam buku-buku semua. Saya macam sangat organised. Itu mantan HOD saya masih ada. Saya memang sangat kagum lah dengan jabatan saya lah. Dia macam sangat baca buku di mana-mana. Saya macam wah. Dan cara dia orang, saya ingat lagi time saya masuk je, Afifah adalah orang yang paling sengih daripada awal sampai akhir. Kita orang so saya masuk sekali batch saya 4 orang. 4 orang. Afifah paling senyum daripada awal sampai akhir. So saya macam
wah, dia orang semua friendly ni. And memang friendly, memang bukanlah friendly, dia orang memang welcoming. Nampak? Faham? Saya pun macam, wah, saya tak salah pilih lah macam tu saya fikir. Wow. So Sebab welcoming, like vibes tu rasa. akan bertahan lama lah kat CGM. Aish. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, menarik perkongsian Akmal. Untuk orang yang suka buku mesti dia boleh relate macam mana perasaan nampak buku dekat atas meja staff advocacy. Sebab meja staff advocacy semuanya banyak buku. Yes. Dan kat library, macam sekarang ni kita berada dekat library sebenarnya pun ini adalah di bawah kelolaan Jabatan Advokasi dan Penerbitan. Dan Akmal antara orang penting lah yang akan mantau buku-buku ni. Kami, betul. So kalau rasa nak terikat dengan buku, kami akan buat kerja dekat bawah. So feeling dia tu rasa lagi best. Masalahnya kan bila saya masuk, buku atas meja semua tebal-tebal. Saya dah lah tak pernah baca buku tebal. Tak pernah. Jarang lah baca buku tebal. Satu. And bidang geopolitik. Sebab Palestin dan Asia Barat ni, bukanlah, saya tak pernah baca sejarah. So bila saya kena baca buku tebal, sejarah pula tu, ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Macam. So buku pertama Akmal baca dekat dalam CGM tentang isu Palestin buku apa? Buku pertama saya rasa buku Kak Asap tu. Palestin, Aiman Rashidan Wong. Oh. Kedua buku yang Baitul Maqdis dalam menuju pembebasan. Yang ni. Yes. Sebab matan HOD saya suruh saya baca. Saya pun bacalah. Sudah faham lah. Faham? Sudah boleh bebaskan Palestin lah. Allah. Itu kena melalui ilmu dan makrifah. Join ETOT nanti. TOT je, TOT? TOT juga ya. TOT tu fizikal lagi lah, senang nak berinteraksi. Oh, mantap. Kalau nak jumpa Kak Asap boleh lah. Boleh nak jumpa Akmal pun boleh. Okay, Akmal. Jumpa behind the camera. Behind the camera pun boleh. Kan? Tak ada masalah. Nak jumpa orang yang merakam kita pun boleh. Kan? Dah lah orang yang merakam kita ni naik semua. Naik Itulah kapal. tu. Ish. Dia famous tau kalau korang nak tahu, kita PM tepi. Betul? Boleh minta dia belanja. Okay, Akmal. Akmal dah sentuh tentang first impression Akmal dekat dalam cerita Gaza Malaysia, dan Akmal pun dah sentuh tentang kepribadian Akmal, latar belakang Akmal dan sebagainya. Mungkin Akmal boleh jelaskan secara lagi terperinci jawatan Akmal dan tanggungjawab Akmal sebagai editor dekat dalam Jabatan Advokasi dan Penerbitan. Sebab orang beranggapan NGO ni hanya sekadar ada jabatan yang untuk collect dana sahaja. Tak pernah ada NGO yang mewujudkan Jabatan Advokasi dan Penerbitan. Mungkin Akmal boleh sentuh sedikit apa tanggungjawab Akmal? Faham? Saya, editor, sebenarnya Jabatan Advokasi dan Penerbitan, dia ada penerbitan. So, which is dia ada penerbitan tu, tak semestinya buku sahaja je. Ramai orang salah faham yang itu. Sebenarnya penerbitan tu termasuk artikel yang korang nampak kat website CGM, penerbitan berita. Banyak lagi sebenarnya penerbitan, bukan sekadar fizikal. Ada juga online. So, tugas saya adalah untuk menyemak dan edit, menyunting dan menyemak bahasa ke, kandungan ke, tulisan ayat sesuai ke tak. Contohnya lah macam kalau huruf, menyunting ayat, huruf, bahasa. Contohnya macam Alhamdulillah, A tu besar. Di pertengahan ayat lah. So macam benda-benda yang macam tu kalau berita lah biasanya. Kalau buku, sunting buku macam daripada manuskrip, proofread atau huruf, sunting. Part tu lah. Tapi part layout tu bukan saya. Saya masih tidak mahir, jadinya saya berikan kepada Jabatan Media. Biasanya sunting tu, Akmal dah sentuh cerita tentang sunting kan. Sebab editor takkan lari dengan suntingan. Betul. Berapa lama yang diperuntukkan untuk sunting berita, artikel dan juga buku? Dan apa yang membezakan ketiga-tiganya? Faham. Sebelum tu, soalan yang before tu kan dia tanya, kan akak tanya, kadang orang fikir NGO collect dana je kan. Okay, betul. Sebenarnya saya rasa kan, salah satu untuk kita raise awareness, especially untuk NGO, actually through maklumat.
which is tulisan lah. Sebab sebenarnya orang takkan nak bayar, bukan takkan bayar, orang takkan nak sumbang kalau dia tak ada ilmu. Contoh macam, kenapa aku kena sumbang? Gaza ada apa sekarang? Diorang tak, contoh orang yang tak tahu. So, baik berita, baik artikel sebenarnya membantu juga untuk orang sumbang kan. So, itulah perlunya wujud juga Jabatan Advokasi dan Penerbitan. Okay. So menjawab kepada soalan Kak Asap, beza tiga-tiga tu dalam berapa lama ambil masa. Kalau berita tu contoh setengah jam boleh untuk 1-2 berita. Kalau pendek lah, kalau panjang tu macam ambil masa sikit. Sebab kami buat berita terjemahan Arab Melayu ataupun VI Melayu. So nak cross check sebab kadang bila translate tu sangat literal direct translate kan. So saya kena tengok balik sumber macam pelik ayat ni, tengok balik sumber, tengok adjust balik mana yang betul, sunting balik yang mana betul. Itulah, tu kalau berita. Kalau artikel dia tak kisah sangat sebab artikel kami, penulis artikel kami orang-orang yang sangat hebat ya. Kak Sabrina antara yang tulis artikel sebab dia merupakan researcher dan eksekutif penyelidik dan advokasi. Dan lagi seorang nama dia Tuan KY. Tuan KY. Mereka berdua ni sangatlah dah power dah pun dalam bahasa. So saya just perlu cross check fakta je mostlynya. Tapi fakta tu pun diorang lagi lah expert daripada saya kan. I mean diorang lagi catch up dengan isu semasa daripada saya. Dan Afifah dan Mariam merupakan apa? Mereka berdua adalah penterjemah. Diorang pun lagi expert bab berita. Bukan berita, isu semasa. Jadinya saya yang macam kadang baru tahu isu ni bila baca artikel tu. So macam saya selalu cross check fakta tu je lah. Macam kadang huruf je besar kecil itu je lah basically. Tu kalau artikel lah. Dan saya masih juga membaca geopolitik punya isu. Jadinya macam so kalau dia macam bab geopolitik yang berat, macam ambil masa lama sikit lah. Macam kalau tak adalah nak cakap tak berat kan. Semua isu rasanya ada berat, ada yang ringan. Kalau yang ringan sikit, bolehlah sekejap dalam. Hari tu saya sunting Kak Asap punya artikel, saya tak ingat yang mana. Dalam 1 jam, 2 jam je. So dia macam ikut lah kalau isu berat ringan. Kalau artikel. Kalau kedua, buku. Itu sebenarnya kerja hakiki saya. Buku sangatlah, okay, even sebab saya ni fresh grad dan saya sangatlah baru, masih belajar, masih merangkak. Kalau orang kata macam baby tu, dia rasa macam baru tumbuh gigi kot. So saya macam lama gak lah. Contoh kan, satu bab ada 20 pages. Saya perlukan 1 atau 2 hari. Sebab saya nak edit berita lagi. Artikel tu seminggu sekali lah. Dia macam lama sebab banyak benda yang saya rasa macam kenapa dia pakai yang ni Dan lagi satu, kalau korang nak tahulah, sebenarnya kita tak boleh tukar banyak sangat ayat penulis sebab dia akan jadi macam penulis, macam editor punya ayat. So macam saya kadang macam lama berfikirlah nak menukar, nak jadi ayat tu macam tak terlalu saya yang tukar, macam still penulis yang cakap, penulis yang punya ayat. So dia macam, aduh aku nak tukar apa ni, sebab ayat tu kadang memang dapat berterabur. Macam jalan cerita lah. Macam tiba-tiba dah sampai B, tiba-tiba balik ke A, tiba-tiba dah C balik. Macam alamak, so nak kena susun balik. So macam lama lah sebenarnya. Macam kemas sebut tadi 20 pages ambil masa 1 hingga 2 hari kan. Adakah tempoh tu tempoh yang normal ataupun sebenarnya tempoh yang tak normal? Saya rasa sebenarnya 1 hari kalau orang tu buku je sehari. Maksudnya dia memang adalah editor buku. 1 hari sebenarnya 20 hari. 1 hari sebenarnya 20 pages dah boleh dah. In fact lebih. Tapi sebab kami di ECJM, azam 2016 saya boleh cakap. Saya try meletakkan azam diri saya, untuk diri saya je. Seminggu 1 topik tau yang saya macam nak belajar. Macam sebab bila masuk, saya je yang tak tahu sangat pasal Asia Barat. Geopolitik lah especially. Sebab itu memang bukan bidang saya dan daripada sekolah pun saya tak suka sejarah. So saya pun macam kenalah belajar kan sebab dah masuk CJM. Sebab nak edit perlukan ilmu. Ilmu pentingnya guys. Ilmu al-ma'rifah. So saya pun macam, okay, saya pun masuk. Bila masuk ni saya belajar, baca buku kan. So saya pun macam
satu minggu tu at least saya kena masa satu tajuk. Contoh kan, macam hari ni saya nak belajar pasal kenapa apa yang ada dekat Venezuela sampai Israel nak serang, Amerika nak serang dia. Itulah contohnya, okay. So lain ada antaranya macam kalau dulu saya banyak baca. Sebab kan sebenarnya kan bagi saya asas sebenarnya lagi penting. Contoh saya lah kan, baru saya macam tak tahu, bukan tak tahulah, dia kadang kita oversee benda tu. Contoh Nabi apa yang lahir kat Palestin, Nabi apa yang berhijrah. Sebenarnya bila korang belajar sekecil-kecil ilmu macam tu, dia buat sebenarnya korang lagi sayang Palestin ni sebenarnya. Ya, betul, setuju. Sebab tu saya, dia macam, biarlah orang nak cakap, benda basic pun tak tahu. Cuba tanya balik, kau tahu ke? Kau tahu Nabi apa yang berhijrah, Nabi apa yang lahir? Tak tahu. Saya pun baru recall balik everything. So saya rasa macam benda tu sebenarnya, walaupun dia basic, impact dia besar. Kalau dulu saya masuk awal-awal kan, saya tak tahu pun tepi barat tu satu negeri lain. Saya fikir tepi barat tu macam, dalam Gaza. Macam tu. Okay. So macam, biarlah orang kata, kalau dulu saya masuk kan, ramai je lah macam kecam. Kalau kecam macam, yang ni pun tak tahu ke, yang ni pun tak tahu ke. Saya macam, dia biar kita malu bertanya dari sesat jalan. Macam tu. Betul? Betul kan ayat tu? Malu bertanya sesat. Kalau kita tak tanya, nanti kita sesat jalan. So, nanti kita buang rasa malu tu. Sebab kau tak tahulah. Dia macam bukanlah ilmu Palestin je. Apa-apa ilmu. Contoh korang nak start membaca buku. Korang baca how to read a book. Lepas tu orang macam kecam. Kenapa kau nak baca buku pun? Kau baca buku pasal buku. So, macam biarlah. Dia macam korang jangan kisah pun orang cakap. Itu azal daripada penam saya lah. Macam jangan kisah pun orang cakap. Sebab itu sangat main peranan sebenarnya dalam diri saya lah. Betul. Untuk orang yang senang nak rasa down, benda tu dia mematahkan semangat kita sebenarnya. Betul. Dia tapi tak tipu sebenarnya kan Kak. Dia sebenarnya terkesan. Tapi macam lantaklah. Betul. Sekatilah hidup aku. Kau hanya di kaki je lah. Tak adalah. Kau berjalan sekali je. Kau bukannya join diri dalam hidup aku. Betul. Dan bila diorang cakap macam tu, belum tentu diorang pun tahu apa yang kita tak tahu tu. Kalau kita tanya pun kan, contohlah kalau kita tanya betul. Kalau kita tanya, korang tahu tak Khalid tu kat mana? Mesti orang tak tahu. Betul. Kalau kita tanya Gaza, tahu Gaza kat Palestin. Habis tu terbini barat kat mana? Sebab diorang macam Akmal katalah, tak semua orang tahu tentang isu Palestin. Betul. Dan orang kat luar tu pun sebenarnya hanya tahu Gaza je. Diorang tak tahu pun tepi barat tu. Betul. So aku jangan rasa down lah. Kan? Saya bersyukurlah masuk CGM sebab banyak benda yang saya tak tahu. Saya tahu. Betul. Akak pun setuju. Walaupun akak 4 tahun dah dekat, dah kantor dah. Walaupun akak dah lama dekat CGM. Walaupun akak dah CGM, dah lama dekat CGM. Every day tu mesti akan ada new knowledge yang buat akak rasa macam, nasib baiklah aku ada kat CGM. Kan? So, benda-benda macam tu, sekecil-kecil macam Akmal kata, sekecil-kecil perkara tentang isu Palestin akan buat kita rasa jatuh cinta dengan Palestin. Lagi-lagi bila kita tahu yang rupanya Rasulullah pun sangat tekankan pembebasan Baitul Maqdis kan. So, kita jadi rasa macam sebab kata OT, promote lagi. Sebab kata OT tu saya banyak rasa macam wow, sebenarnya saya masuk CGM. Kata saya tak tahu pun CGM ada TOT. Maksudnya kalau saya orang luar, saya nak join. Tapi sebab saya dah dalam CGM, so saya tahulah TOT. Memang TOT tu banyak membantu lah. Bagus lah Akmal. No wonder lah Akmal ni editor untuk CGM. Okay. Akmal dah berada dekat sini 8 bulan betul? 8 bulan. So Akmal sebenarnya bila Akmal cerita tentang tanggungjawab Akmal dekat dalam CGM, Akmal dah sentuh sedikit pengalaman Akmal bekerja dengan CGM. Tapi kali ni Akmal cerita lagi pengalaman Akmal dalam CGM ni dalam skop luar daripada sebagai editor. Contohnya terlibat dalam misi ke, terlibat dalam program ke, sebab pengikut CGM kena tahu yang staf CGM dia tak terikat dengan kerja hakiki. Betul. Dia merangkumi semua aspek. Boleh jadi seorang editor kena pergi bagi bantuan dekat banjir. Betul. Boleh jadi seorang researcher tiba-tiba kena pergi kutip dana dekat pasar malam. Contoh. Boleh jadi seorang videographer tiba-tiba kena pergi naik kapal. Contoh. Tapi tu contoh yang betul lah.
Contoh, dia kena contoh tu kena bold, semua tulisan besar. So mungkin Akmal boleh kongsikan pengalaman Akmal dekat dalam cerita Gaza Malaysia selain menjadi editor. Okay, salah satu pengalaman yang saya rasa agak besar dan I'm agak proud of myself adalah sewaktu jeng. Bagi edit yang macam To be continue. edit drum roll ke kan? Iklan. Dan Sumut Nusantara. Oh. Kapal tu. Okay, saya Kapal, okey. belayar kapal JSF tu. Saya tentu sebenarnya menggantikan tempat Kak Mariam untuk jadi psychology support dekat SNCC. Saya ganti je sebab Kak Ayam kena pergi mana entah SNCC. Greece kot untuk Greece, sambut delegasi kan. Saya pun macam okay, saya ganti. Dan saya tak expect itu adalah turning point saya lah. Saya banyaklah ilmu saya dapat, especially cara handle kerja last minute, cara handle pressure. Pressure tu paling penting lah sebenarnya. Cara rehat, macam mana kita try maksimiskan rehat dalam waktu yang singkat. Maksimis kan? Rehat yang cukup, yang ngam-ngam tapi singkat masanya ni. Macam tu contoh. So sebenarnya saya adalah one of bersama Kak Asap lagi ya. Kami berdua adalah apa panggil lah, komiti lah. Komiti ground crew dalam psychology support SNCC. Psychology support ni kami berikan support waris, especially waris-waris delegasi lah. Walaupun mental health kita tak terjaga. Walaupun mental health kami sendiri tak terjaga, kami utamakan waris-waris delegasi ni. Contoh suami dia naik kapal lah, isteri dia makanlah hotel, makan sedap-sedap, tidur sedap-sedap. Suami dia atas kapal. Suami dia atas kapal ni tengah record video. Contoh. Record sunset ke kan? Betul. So, itulah kerja kami. Itu pengalaman yang paling saya rasa luar editor. Itu antara pengalaman yang paling manis ke? In case lah kalau ke depan nanti kalau Akmal dah tak bersama dengan CJM kan, adakah memori tu akan dibawa sampai keluar nanti? Bagi saya manis sangat sebab dan tu kan saya rasa macam besarnya pengorbanan satu, suami isteri ke ataupun sebab anak, dia tinggalkan waris dia kot. Besarnya pengorbanan satu, dan kedua betapa besarnya juga begitu pengorbanan yang pertama saya sebut tadi, pengorbanan tinggalkan family, kedua pengorbanan nak perjuangkan Gaza. Saya rasa macam wow, siapa je dekat dunia ni yang sanggup nak tinggalkan everything untuk Gaza walaupun dia jauh kot. Kalau korang bisa kalau macam terfikir, kenapa nak perjuangkan Gaza? Gaza kat jauh seluruh dunia. Tapi sebenarnya itu adalah kait juga dengan kita, especially umat Islam kan. Akidah satu, agama lagi. So saya rasa macam wow, itu membuatkan saya rasa nak menangis sebenarnya bila teringat. And especially ketiga, bila saya nampak, kita dua nampak kot. Waris ni daripada dia masam, muka sedih, tahu je dia orang ni dah bebas bercara, terus happy. Tahu tak the moment dia orang daripada tu, saya rasa macam ya Allah, saya ada along the journey. Dia buat macam kita pun rasa naik kapal, kita pun rasa naik journey tu. Padahal tak pun. Betul. Bila dia orang duduk dalam bilik kan, satu bilik tu, saya macam ya Allah, rasa macam dia ikut nangis sekali, terharu. Betul. Akak ingat lagi masa nampak parents menangis tu. Kita pula yang menangis kat belakang. Padahal kita tak ada kaitan pun dengan keluarga tu. Tapi sebab kita kita nampak, kita bersama dengan orang. Yes. Itu paling memang heart touching lah. Betul. Mungkin sebab dunia nampak orang yang naik kapal. Dunia tak nampak yang behind the scene. Betul. Orang yang kat belakang tu. Supporters. Sebab mestilah orang yang naik kapal pun mesti dia ada sumber kekuatan dia untuk diteruskan berlayar gitu. Betul. Kita pula memberi sumber kekuatan kepada parents yang membenarkan anak-anak dia orang naik kapal. So, dia macam satu tali support yang berterusan sebenarnya. So, bila aku mencerita tu macam betul lah. Memang tak dinafikan sebab aku baru masuk. Tiba-tiba kena hadap dengan program Sumut. Dan program Sumut tu mungkin orang ingat kita ni bersantai-santai je. Yes. Tapi tak. Kita orang sentiasa 24 jam dengan handphone. Nak rehat tu, ada 1 jam rehat tu, make sure mandi, makan, semua solat cukup. Ya Allah, 1 jam tu kadang macam, dah 1 jam dah sebab dah sekejap sangat. Betul. Baru nak rehat lagi macam tu.
Tapi demi orang yang naik kapal, untuk orang tu record video sunset yang lawa, kami teruskan bekerja. Kalau tak ada video tu. Kami gurau, itu semua gurauan. Tet. Okay. Akmal nak cerita pengalaman Akmal dekat CGM Sumut kan. Basically, macam mana pula pengalaman Akmal bersama dengan tim Akmal dekat dalam CGM? Sebab Sumut tu akak yakin adalah luar daripada, based on apa yang Akmal cerita tadi kan, dia macam luar daripada konteks bersama CGM. Sebab Akmal bersama dengan society yang naik Sumut, bersama society keluarga yang naik Sumut, naik kapal. Macam mana pula pengalaman Akmal dengan tim-tim CGM? Contohnya, kita ada 8 jam dekat office. Okay. And how you deal with them? What kind of memories that you create with them? Saya, sebab saya jabatan advokasi je, so saya lagi banyak spend time dengan diorang lah, jabatan advokasi saya. So macam mana, apa tadi soalan ni? Pengalaman manis, pengalaman bersama. Saya banyak, memang diorang, sebab saya pun bongsu juga dan saya memang paling baru masuk. So sebenarnya diorang adalah person yang saya sangat look up to lah. Sangat lah macam tu. Sebab yelah macam siapa lagi selain, maksudnya dekat tempat kerja, siapa lagi yang kita boleh tanya ke apa-apa selain jabatan sendiri kan. Takkan tiba-tiba nak tanya jabatan lain, jabatan media ke belakang ke kan. So memang saya banyak tanya kalau saya tak tahu. Sebenarnya dulu saya takut sebab saya banyak tanya. Okay. Tapi memang saya tak tahu. Kenapa takut? Sebab rasa macam orang takut orang tak suka. Banyak tanya. Okay. Sekecil-kecil pun saya macam tanya dulu. So sebenarnya saya takut. Tapi saya banyak kali pujuk diri saya macam, kalau saya tak tanya, saya tak tahu. Lepas tu saya tak tahu, saya kena marah. Baik saya tanya. Macam itulah. So pengalaman saya dengan diorang ni, telah saya memang macam sangat bongsu lah. Saya macam kadang diadik-adikkan, tapi taklah diadik-adikkan sangat pun. Dia macam, dah lah, rasa macam nak menangis lah cerita sebab macam saya, sebab saya tak tahu apa-apa, diorang sanggup cerita untuk bagi saya tahu, faham tak? Benda tu sebenarnya ada satu pengorbanan juga. Kalau korang tak perasan, itu adalah antara nikmat yang patut korang bersyukur lah. Sebab ada orang yang sanggup nak cerita dan kita tak tahu. Itu adalah benda yang saya rasa sangat treasured the most, especially dengan tim saya lah. Afifah lah dulu sebab dia sebelah saya sebenarnya. So saya banyak tanya dia. Kak Asap pula depan tu. So saya banyak tanya. Kak Asap pun gigih tahu awal dulu letak kursi sebelah saya. Tunjuk subscribe Telegram apa untuk belajar Palestin. So saya banyak terharu, terhutang budi. Nak akak lah kena ajar kan. Sebab orang kata banyak sumber tu daripada tim penterjemah, tim researcher kan. So macam Akmal baca ni, Akmal baca tu, baca. Ya. Saya sangat love tim saya. Saya rasa kalau diorang tak ada, saya tak tahu apa-apa. Tak tahu nak buat apa macam tu. Akmal is getting stronger every day. Yes. Betul. Baguslah Akmal ni. Okay. Akmal cerita tadi Akmal tak tahu apa-apa tentang isu Palestin kan sebelum masuk CGM. Basically memang sebelum masuk CGM tu memang tak ambil tahu langsung ke tentang Palestin. Adakah Akmal ni antara golongan yang skeptikal? Kenapa nak kena merdekakan Palestin? Saya tak adalah sampai kenapa kena merdekakan. Cuma saya rasa macam sebenarnya kan, saya tertanya-tanya juga ada apa di, bukan ada apalah, ada apa kat Palestin sampai kita kena betul-betul merdeka. Macam saya tahu dia ada Masjid Al-Aqsa, basic saya tahu, tapi saya tak tahu detail. Macam contoh, sebenarnya kita perlu sebab dia ada teori bulatan barakah yang kita sebenarnya terkait ke bulatan ketiga kan. So saya rasa macam dulu saya tak tahu, sampaikan saya rasa macam kenapa ni, ada apa? Dia pun sebenarnya buat saya nak deep knowledge tu deeper. Ada apa ni? Kenapa orang, saya tahulah like basic, bukanlah basic nak cakap, maksudnya setiap hari syahid tu benda kan dah biasa kat sana. Which benda tu kita tahu, kita boleh hentikan, tapi kenapa tak berhenti lagi sampai sekarang? So benda tu sebenarnya saya nak tahulah. Kenapa Israel ni macam ni sangat? Like kenapa dia nak sangat tanah Palestin ni? Itulah
itu sebenarnya buat yang saya tertanya-tanya. So bila saya dapat masuk CGM, alhamdulillah lah, lega lah sebab macam saya banyak tahu sebab saya masuk CGM. Segala persoalan yang sebelum ni saya orang luar saya nak tahu, bila masuk CGM, saya godek segodek-godeknya lah jawapannya. Bukanlah godek, macam carilah jawapan. So kalau sekarang Akmal boleh dianggap sebagai orang yang tahu tentang Palestin kan? Alhamdulillah lah. So kalau Datuk Nadia kata Akmal pergi naik kapal, Akmal nak pergi tak naik kapal pergi Gaza? Saya nak, tapi saya rasa family saya berat hati lagi sebenarnya. Sebab first tu pun saya adalah tanya-tanya. Lepas tu dia orang macam nantilah dulu macam tu. So saya pun akur lah. Akur dan patuh. Okay Akmal, sebab Akmal kata Akmal pun dah ada ilmu dalam isu Palestin. Akak ada soalan kuis tentang Palestin. Alamak, tak nak. Hari tu kita dah warm up sikit kan dengan soalan-soalan Palestin kan. So hari ini kita sekali lagi buat kuis Palestin. Satu je soalan. Kau tak jawab ni? Okay. Soalannya adalah, apakah persamaan di antara Saidina Umar Al-Khattab dan juga Salahuddin Al-Ayyubi dalam pembebasan Baitul Maqdis dalam konteks negara-negara berdekatan dengan Palestin? Okay. Persamaan dia orang dua melalui Mesir dan Syria. Itulah jawapannya akak nak. Betul. Ya Allah. Alhamdulillah, itu adalah ilmu yang saya belajar time TOT bulan 7 ke bulan 8 lepas. 6, 7 lepas. Allah, saya berterima kasih pada otak saya. Apa perasaan Akmal bila belajar teori? Belajar tahu tentang fakta tu. Ya Allah, saya tak tahu lah. Dia buatkan saya rasa lagi cinta. Dia macam mind blowing lah. Dia macam korang tak boleh expect dan tak boleh percaya benda tu. Oh, ini ke rupanya? Dia sangatlah macam tak tahu nak describe. Dia indescribable. Mind blowing gila. Mind blowing Mind blowing macam wow, even sekecil contoh lah kan, dia orang menggunakan strategi ni dulu baru ini. Macam itu pun, bayangkan itu pun dia orang fikir, sekecil-kecil benda tu dia orang fikir, buat saya rasa macam lagi betul lah orang cakap kan, orang dulu lagi bijak. Maksudnya orang dulu bijak. Betul. So macam kita patut contohi juga dia orang punya cara. Betul. Cara pendekatan dan sebagainya. Sebab cara Salahuddin Ayyubi dengan Saidina Umar tu pun adalah satu cara yang orang kata bebaskan negara sekeliling sebelum bebaskan Palestin kan. Sebab biasanya orang sekarang ni faham kena bebaskan Palestin dulu baru akan bebaskan tempat yang lain. Betul. Hakikatnya tak, bukan macam tu. Kalau kita tengok corak pembebasan tu dia berbeza lah dengan corak-corak pembebasan yang lain. So kalau akak tanya lah kan, sekarang satu lagi soalan. Dia tak ada jawapan salah ataupun jawapan yang betul. Make sense ke kalau pada hari ini kita katakan kena bebaskan Mesir dengan Syria sebelum bebaskan Palestin? Adakah make sense untuk applykan balik konsep Saidina Umar dengan Salahuddin Ayyubi tu? Bagi saya lah 100% ya. Wow. Sebab kalau kita tak bebaskan sekitar, sebab sebenarnya sekitar ni juga main peranan. Diorang lah yang patutnya menjaga Palestin, like mengawal ataupun macam itulah kan, melindungi. Tapi kalau diorang sendiri pun macam bagi je Israel masuk, macam apa yang nak dikawalnya, apa yang nak dilindunginya. Betul. Jadinya bagi saya memang kita kena bebaskan Syria dan Mesir dulu daripada penjajah. Especially penjajahan minda juga saya rasa sebenarnya penting. Wow. Bangga Bangga saya tengok anak didik saya. Sebab saya rasa sebenarnya diorang ni dah dikawal minda dia. So kena jajah dululah dua-dua faktor, dua-dua segi tu, aspek tu. Barulah kita dapat bebaskan Palestin especially. Menarik. Mantap. Memandangkan kita sebenarnya dah berada di penghujung rancangan. Saya rasa Akmal pun macam cepatlah bila nak habis. Saya nak lagi benda ni satu hari. Satu hari. Apa harapan Akmal dan juga impian Akmal bukan sahaja untuk diri sendiri tapi untuk CGM juga dalam tempoh beberapa tahun akan datang? Beberapa tahun akan datang Saya rasa, saya harap
CJM lebih dikenali dan CJM dapat membuatkan kepercayaan orang ramai sebab sekarang ni orang dah ramai percaya kita. So membuatkan orang ramai lagi percaya dan telus. Maksudnya lagi orang support kita. Support kita lah. Support tu bukannya sumbangan je. Pelbagai cara boleh. Orang percaya untuk sumbang, orang percaya untuk share apa yang kita post. Itu pun salah satu sumbangan lah untuk CJM. Akak tertarik dengan impian harapan Akmal terhadap CJM ni sama je dengan harapan yang apa yang diucapkan oleh Cik Puan Hafizah, which is harap CJM dikenali. What makes you think like that? Kenapa Akmal rasa macam tu? Sebab saya rasa CJM dah dikenali dah pun. Sebab saya rasa semua orang kenal CJM sebab CEO kita. Betul, Tuan Nadia Anur, betul. Dia mesti ada influencer, CEO semualah. Tapi membuatkan saya rasa dia nak lebih dikenali, bukan di Malaysia je. Macam supaya orang yang dekat Korea contohnya, Jepun kenal CJM ni. Dan bila dia kenal CJM, at the same time dia tahu Gaza. At the same time dia tahu, oh sekarang Gaza berlaku ini. Faham tak? So dia macam 3 in 1, 4 in 1 macam tu. Faham. So dia dah dikenali, tapi saya nak lagi dikenali di global. Betul. Global lah. Maksudnya tak perlulah setiap kali kita buat program orang tanya ni NGO mana. At least tengok muka tu dah kenal lah dari mana-mana, cik. Betul. At least bila tengok podcast ni orang tahu dah, tak payah tengok logo, orang dah tahu dah ni logo CJM. Macam tu lah, sebab baru-baru ni pun even program pasca Sumut 1.0 tu pun masih lagi orang tanya, oh CJM tu apa? So still lagi menjadi persoalan lah. Yang kita ni perlu lagi, apa orang kata, lagi agresif lah untuk membawa branding Cinta Gaza Malaysia. Baik, terima kasih Akmal kerana sudi meluangkan 1 jam bersama saya sebagai host yang tak berapa sangat ni. Terima kasih juga kerana berkongsi cerita. Saya percaya orang kat luar sana lepas ini dah nampak dah Akmal dekat video ni, boleh screenshot, save gambar dia. Apa-apa pasal Palestin boleh terus tanya Cik Puan Akmal, betul? Betul. Kalau saya tanya soalan quiz ni, mesti dia boleh jawab lagi, betul tak? InsyaAllah. Okey, baiklah kepada semua penonton CJM Plus segmen CJM Off Duty, terima kasih kerana bersama kami. Jangan lupa untuk terus dapatkan input ataupun berita isu semasa terkini berkaitan dengan Palestin di media sosial kami, di Twitter, Thread, Telegram, YouTube, Facebook dan sebagainya. Dan boleh juga untuk dapatkan sebarang merchandise ataupun buku di laman web cjm.com.my. Dan untuk lihat hasil penerbitan ataupun hasil suntingan Cik Puan Akmal, bolehlah beli buku ni. Buku ni lah terutamanya. Buku ni buku pertama saya sunting. Wow. So Tuan nanti kena bagi komisen lebih lah dekat Akmal. Ya Allah. Dan boleh juga baca artikel-artikel kami di cjm.com.my untuk kenali lebih tentang isu Palestin dan juga geopolitik. Until kita sebelum akak tutup, Akmal nak siapa pula yang selepas ini join podcast kita ni? Sebab ada ramai lagi staff yang belum join CJM Off Duty. Siapa selepas ini? Saya nak tahu tentang bidang akaun pula lah, duit-duit ni. Duit-duit. So saya nak Hafizah. Hafizah. So selepas ini kita akan bersama dengan Cik Puan Hafizah, sebab yang minggu lepas Hafizah. Minggu depan Hafizah. Kenapa Hafizah? Kita akan tengok pada episod akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum. Bye-bye.